Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu pemusnahan puncak purnama pengurusan seni dalam krisis. Next. Dalam kajian kami terdapat 5 konten iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua ialah kaedah kajian yang mana kami gunakan, yang ketiga ialah kami mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh arca puncak purnama. Yang keempat ialah cara penyelesaian, yang kelima ialah kesimpulan. Next. Abstrak ini ialah menjalankan kajian untuk mengenal pasti kelalaian daripada pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab dalam pengurusan arca puncak purnama yang telah dirobohkan oleh pihak DBKL. Pengenalan. Puncak Purnama adalah sebuah arca milik Allahyarham Datuk Syed Ahmad Jamal yang telah dibina pada 1986 dan telah dirobohkan pada 1 Julai 2016. Kerajaan ini telah dibina pada tahun 1986 dan ia merupakan arca awam yang bersejarah dan menjadi salah satu tanda kebudayaan dan kesenian kepada seluruh rakyat Malaysia. Arca berbentuk seperti menara bertingkat itu mula dibina pada tahun 1985 dan siap pada tahun berikutnya. Ia dibuat daripada bahan seramik yang dibangunkan pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas NASA. Pada tahun 1986, hasil kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat dan Wisma Putra. Next. Kaedah kajian. Pada bahagian ini, saya akan membincangkan metodologi yang kami gunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bagaimana kajian ini dijalankan. Kaedah pertama yang kami gunakan ialah kaedah reka bentuk kajian. Kaedah ini penting untuk sebuah kajian. Ia merupakan sebagai panduan untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah sampel kajian. Ia untuk mengumpul maklumat dengan menggunakan satu set soalan untuk membuat tinjauan berkenaan dengan arca puncak purnama. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah instrumen kajian. Di dalam kaedah ini, kami telah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kaedah ini dapat mengumpul pelbagai maklumat data menerusi konsep seperti sikap, persepsi, pandangan dan keterangan latar belakang. Kaedah seterusnya adalah kaedah pengumpulan data, iaitu kami telah menggunakan data prima dan data sekunder. Kaedah akhir adalah kami telah menggunakan kaedah analisis data. Data yang dikumpul terdiri daripada soal selidik, rujukan seperti buku, jurnal dan internet. Kaedah ini juga telah melibatkan dua jenis penganalisis, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Maklumat selanjutnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Dalam membuat, ada dengar tak? Dalam kajian kami ini, kami dapat mengenal pasti masalah. Ada 4 masalah yang kami kenali semasa membuat kajian ini. Antaranya kesatu adalah kebebasan hak bersuara. Kedua adalah korektor. Ketiga adalah perintah kerajaan dan pihak berkuasa. Keempat adalah puncak purnama yang semakin unsur. Kelima adalah kesedaran tentang seni halus dan yang keenam adalah BSVN lambat bertindak. Manakala untuk kebebasan hak bersuara,
Suara pihak penjagaan seni dan warisan acap Puncak Purnama tidak didengar sama sekali oleh DBKL terhadap pencerobohan Puncak Purnama. Hal ini menimbulkan bahawa pihak berkuasa tempatan tersebut jelas tidak menghormati komuniti seni dan karya seni tempatan. Pengurusan galeri seni dianggap tiada kuasa untuk memulakan perbincangan dan tidak diberi peluang sama sekali untuk membangkitkan tentangan dan sebagainya. Malahan, sekumpulan penggiat seni tanah air juga hanya melahirkan rasa kekecewaan terhadap Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terhadap merobohkan acara seni negara. Oke, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang lain. Curator. Curator merupakan orang yang bertanggung jawab mengurus karya jika berlaku sebarang isu. Ia juga menjalankan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, merancang melaksanakan aktiviti-aktiviti permuziuman. Isu masalah ini timbul disebabkan kecuaian pengurusan galeri seni dalam menjaga seni dan warisan hasil karya seniman terbuka tanah air, iaitu Arca Puncak Purnama. Next. Satu lagi, perintah kerajaan dan pihak berkuasa. Isu pihak penguasa berpandangan remeh malah tidak mempedulikan soal berkaitan seni, budaya dan pembinaan tamadun sebagai asas membina sebuah negara bermaruah. Malahan suara-suara seniman sama ada melalui persatuan atau individu sangat diperlukan dalam memberi respon terhadap kegiatan pencerobohan ini. Tetapi ianya tidak berlaku kerana tiada suara ataupun sokongan daripada institusi-institusi dan akademik seni dalam mempertahankan hak karya seniman. Seterusnya, pihak pengurusan galeri seni, Jabatan Warisan dan Jabatan Kebudayaan juga seharusnya menjadi penyumbang yang bermakna terhadap sesuatu hak penjagaan, tetapi mereka hanya mampu melihat arca Puncak Purnama dirobohkan dan hanya mengikut perintah terhadap tindakan kerajaan dan pihak berkuasa. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Thank you. Puncak Purnama yang semakin uzur. Ini adalah disebabkan sikap tidak bertanggungjawab di PKL sendiri. Seorang patron seni yang juga merupakan pengurusi Bank UMBC yang menyerahkan arca itu kepada pihak di PKL pada tahun 1986. Di PKL telah berjanji akan menjaga dan memelihara karya seni itu sebaik mungkin, namun sebaliknya, perobohan Puncak Purnama telah dilakukan, arca itu sepatutnya dipulihkan, bukan dirobohkan. Kesedaran terhadap seni halus. Kesedaran mengenai seni halus itu ada, tetapi tidak menyeluruh. Seni halus sudah lama dipelajari secara profesional, tetapi ketika ini, pelukis profesional sepenuh masa mungkin boleh dikatakan kurang daripada 100 orang. Isu sebegini kerap berlaku jika masyarakat kita terus tidak mahu menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan akta hak cipta. Dalam akta hak cipta ada disebut hak moral pengkarya. BSBN lambat bertindak. Kabar yang terjadi amat mengejutkan menyebabkan BSBN tidak tahu tentang perobohan Puncak Purnama dan telah mengetahui keesokan paginya ketika aktiviti meroboh Puncak Purnama sedang dilakukan. BSBN juga telah mendapat tahu daripada pernyataan yang dikeluarkan di dalam Facebook. Pihak BSBN tidak dapat berbuat apa-apa kerana telah terikat dengan akta-akta yang telah ditetapkan. Cara penyelesaian interpretasi semula. Antara jalan penyelesaian yang boleh dibuat adalah untuk meminta seniman baharu untuk membuat interpretasi semula tugu tersebut tanpa menghilangkan wajah asalnya. Hal ini pernah dilakukan kepada tugu A Famosa di Melaka. Ia telah diberikan nafas baharu dan dikekalkan bentuk asalnya, cuma ditambah sedikit penambahbaikan. Jika pihak di BKL sendiri memang mahu untuk menyelamatkan acara tersebut, mereka seharusnya berfikir jauh dan mendengar suara dan buah fikiran penggiat-penggiat seni tanah air tanpa sebarang rundingan.
memindahkan arca. Sekiranya pihak DBKL mahu menyerahkan arca tersebut di bawah Balai Seni Lukis berkemungkinan dapat memindahkan arca tersebut ke tempat lain yang lebih sesuai memandangkan arca tersebut telah dikatakan menyakitkan mata kerana telah usang tidak dapat dibaik pulih. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur juga hanya pandai menuding jari kepada pihak lain selain berunding dengan pihak atasan. Jika arca ini dipindahkan, kita masih boleh mengekalkan warisan budaya negara dan dapat diperuntukkan kepada generasi akan datang. Saya serahkan kepada yang seterusnya. Next. Undingan daripada DBKL dan Balai Seni Lukisan. DBKL yang bertanggungjawab sepenuhnya dengan arca Puncak Purnama setelah arca tersebut menjadi sensasi pada 2010 apabila almarhum memenangi kes tuntutan saman ke atas DBKL yang telah melakukan pengubahsuaian tanpa persetujuan sebagai tuntutan bagi teladan dan ganti rugi hak cipta. Sejak kejadian itu, Puncak Purnama telah menjadi milik DBKL sepenuhnya. Dalam hal ini, pihak DBKL seharusnya merunding dengan pihak Balai Seni Lukis sebelum melakukan apa-apa tindakan. Peranan Balai Seni Lukis adalah untuk memberi nafas baru yang boleh menyumbang kepada kecemerlangan galeri negara. Salah satunya adalah arca Puncak Purnama. Next. Melantik satu lembaga penasihat khas. Insiden ini adalah kesan kecuaian pihak yang tidak prihatin dengan perkara hak cipta seniman dan karya-karyanya dihargai oleh pihak berkuasa dan pengubal undang di Malaysia. Pihak berkuasa dan pengubal undang-undang haruslah melantik satu lembaga penasihat khas terhadap galeri-galeri seni dan jabatan warisan dan kebudayaan serta DBKL dengan perkara kesenian yang terdiri daripada wakil Balai Seni Visual Negara, seniman dan mereka mapan, budayawan dan tenaga akademik dari universiti tempatan untuk bekerjasama di dalam perancangan berkenaan dengan kesenian dan kebudayaan. Kerjasama dan saling bergantung di antara seniman dan pihak berkuasa di dalam memahami konsep kesenian dan warisan akan memberi nilai kepada landscape kota. Mewujudkan satu tempat lapangan khas. Dengan wujudnya satu tempat lapangan khas pada tempat arca tersebut di mana arca tersebut berdiri, berkemungkinan besar peristiwa percubaan arca Puncak Purnama tersebut tidak mungkin berlaku sama sekali. Ada cara penyelesaian isu sedemikian rupa tercetus apabila arcanya salah satu contoh yang kita dapat lihat hari ini iaitu Kota Formosa. Kota Formosa tersebut merupakan salah satu tinggalan sejarah dan ia amat bermakna bagi semua orang. Ianya bagi mengingati kita semua bahawa di tempat tersebut telah berlakunya pertumpahan darah. Begitu juga dengan isu pencerobohan arca Puncak Purnama. Ia merupakan karya yang sangat penting dalam sejarah Malaysia. Tetapi ianya tidak dihargai sama sekali oleh pihak DBKL. Pihak tersebut tidak seharusnya bertindak sedemikian rupa. Mereka boleh memikirkan cara dan jalan penyelesaian yang lain selain mencerobohkan arca tersebut sebagai contoh seperti yang tertera pada tajuk di atas. Seolah-olah arca tersebut tidak bermakna dan tidak penting bagi peninggalan sejarah oleh seorang pekarya tanah air. Seterusnya, mendengar pendapat suara masyarakat. Amatlah penting bagi pihak DBKL mendengarkan pendapat masyarakat sebelum merobohkan arca tersebut terutamanya golongan penggiat seni. Sekiranya pihak berkenaan tidak mendengar suara rakyat, bererti mereka sengaja mengendahkan suara dan pendapat rakyat.
Walaupun pihak di BKL menganggap arca tersebut kelihatan seperti bukan arca yang baik untuk dipamerkan dan dijadikan sebagai sejarah untuk Malaysia, maka ianya amat salah sama sekali kerana setiap hasil arca yang dibuat merupakan karya yang teragung bagi penggiat seni. Karya tersebut ada kisahnya tersendiri. Kenapa ianya berbentuk sedemikian rupa. Bagi para penggiat seni, tindakan pihak di BKL tersebut amatlah tidak bijak sama sekali kerana tidak mengenali erti seni yang sebenarnya. Kesimpulannya, di BKL haruslah menjaga arca puncak purnama dengan elok dan rapi, bukan memilih untuk merobohkan arca tersebut. Hal ini mengakibatkan para seniman yang lain berasa kurang puas hati terhadap tindakan merobohkan arca menyebabkan deklarasi oleh para seniman untuk mewujudkan sikap tidak berpuas hati dan marah. Walau bagaimanapun, seni tidak seharusnya diabaikan oleh semua kerana seni merupakan aset penting dalam meningkatkan ekonomi negara, terutamanya dari segi pelancongan. Dengan adanya seni dapat mewujudkan keunikan dan keharmonian yang terdapat di Malaysia. Galeri seni, Jabatan Warisan dan Jabatan Kebudayaan harus mengambil berat terhadap isu-isu yang bakal timbul pada masa yang akan datang. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.